Moskow mempunyai pertahanan yang paling mahal di dunia. Tetapi pada awal pagi 17 Mei, pertahanan itu langsung tidak berguna. Lebih daripada 1.000 drone Ukraine melintasi langit ibu kota Rusia dalam hampir 24 jam berturut-turut. Loji penapisan terbakar, kilang peluru berpandu musnah, lapangan terbang lumpuh. Dan ini bukan nasib, bukan juga kekuatan kasar. Ia adalah satu operasi yang disusun satu demi satu, dan apabila Anda faham bagaimana ia berfungsi, Anda akan sedar bahwa perang ini telah berubah ke tahap yang lain. Tetapi, sebelum saya jelaskan apa yang berlaku pada malam itu, Anda perlu faham satu perkara. Sebab, tanpa memahami perkara ini, serangan itu nampak seperti sesuatu yang mustahil. Sejujurnya, dalam satu aspek memang begitu. Lihat, Rusia telah menghabiskan bertahun-tahun membina sebuah tembok yang tidak kelihatan di sekeliling Moskow. Lapisan demi lapisan radar, peluru berpandu pemintas, dan peralatan yang memantau serta menyekat sebarang ancaman yang datang dari udara. Ditempatkan dalam bentuk cincin mengelilingi ibu kota. Tiada bandar di dunia yang mempunyai perlindungan seperti ini. Putin telah melaburkan berbilion-bilion untuk memastikan tiada drone, tiada peluru berpandu, tiada ancaman udara yang dapat mendekati Kremlin. Istana Kerajaan Rusia, jantung kuasa Putin. Dan dia benar-benar mempercayainya, benar-benar percaya bahwa Moskow tidak dapat disentuh, bahwa perisai itu sempurna, bahwa perang boleh memusnahkan Ukraine, tetapi tidak akan sekali-kali sampai ke pintu rumahnya. Putin menceroboh Ukraina dengan harapan ia akan menjadi kemenangan yang cepat dan mudah. Tetapi, 4 tahun kemudian, kita sedang melihat sesuatu yang sangat berbeza. Sekarang, Moskow pula yang terjaga dengan bunyi letupan. Berhenti sejenak untuk berfikir. Berbilion telah dilaburkan dalam perisai paling mahal di dunia. Ia dibangunkan untuk menembak jatuh drone yang harganya lebih murah daripada sebuah kereta mampu milik. Anda pasti sudah membayangkan bagaimana ini akan berakhir, bukan? Sebenarnya, kepercayaan ini adalah kesilapan strategik terbesar Putin dalam 4 tahun perang. Dan ini bukan kali pertama dalam sejarah di mana kuasa mutlak tumbang hanya kerana kepercayaan bahwa ia tidak dapat dikalahkan. Sementara beliau membina perisai itu, Ukraina mengkaji setiap celah padanya. Fikirkan, jika Anda ingin menembusi pertahanan udara paling padat di dunia, dari mana Anda akan mulakan? Jawapan Ukraina mengejutkan semua orang. Beberapa jam sebelum drone pertama berlepas, sesuatu sedang berlaku di jalan-jalan Moskow. Agen-agen kumpulan Atesh, sebuah rangkaian penentangan pro-Ukraine yang beroperasi di dalam wilayah Rusia sendiri, bergerak secara senyap di daerah Putilkovo, Komunarka, dan Domodedovo. Ia adalah awal pagi yang sejuk. Jalan-jalan kosong, tiada pakaian seragam, tiada senjata yang kelihatan, hanya alat-alat sahaja. Dan keyakinan bahawa apa yang akan mereka lakukan pada malam itu akan membuka langit Moskow untuk ratusan drone. Sasaran mereka bukanlah askar, tetapi menara komunikasi. Menara-menara yang kelihatan biasa di luar, tetapi di dalamnya terdapat modul elektronik yang bertanggung jawab mengesan objek yang terbang rendah, seperti drone, dan menghantar data tersebut secara massa nyata kepada sistem pertahanan udara Moskow. Apabila menara-menara itu tumbang, sebahagian ruang udara Moskow menjadi buta radar. Laluan-laluan tidak kelihatan telah terbuka. Dan melalui laluan-laluan inilah drone-drone itu masuk. Putin telah membina perisai paling mahal di dunia. Tetapi ada orang di dalam kotanya sendiri yang sanggup mematikannya dari dalam. Kemudian, drone-drone pun tiba. Dan apa yang berlaku dalam beberapa jam berikutnya pasti akan mengejutkan Anda. Pada pukul 2 pagi, letupan pertama mula kedengaran di kawasan Moskow. Ia bukanlah puluhan drone. Ia berjumlah ratusan. Mereka terus datang selama hampir 24 jam tanpa henti. Rusia cuba bertindak balas, mengaktifkan segala yang mereka ada. Akhirnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menembak jatuh lebih daripada 1.000 drone dalam 1 hari sahaja. Jumlah ini adalah yang tertinggi direkodkan sejak perang bermula. Namun begitu, sasaran tetap terbakar. Tetapi Anda tahu apa yang sebenarnya sedang terbakar di Moskow pada malam itu?
Jawapan untuk soalan itu juga merupakan jawapan untuk satu lagi soalan yang jauh lebih besar. Adakah Rusia masih mampu untuk meneruskan perang ini? Satu perkara menjadi sangat jelas selepas serangan itu. Tidak seperti Rusia, Ukraine tidak pergi ke sana untuk menakut-nakutkan orang awam. Mereka pergi untuk membongkar satu demi satu kilang yang menggerakkan mesin perang Rusia. Sasaran pertama ialah kompleks industri Elma Zelenograd. Lebih kurang 30 km dari pusat bandar Moskow. Bayangkan, satu kawasan kejiranan yang keseluruhannya dikhaskan untuk menghasilkan otak senjata Rusia. Lebih daripada 150 syarikat dalam satu kompleks menghasilkan sensor, sistem optik dan instrumen ketepatan. Komponen-komponen yang akan dimasukkan ke dalam peluru berpandu yang jatuh ke atas bandar-bandar Ukraine. Pada awal pagi itu, api berwarna jingga menerangi langit gelap Zelenograd. Dan satu tiang asap hitam naik ke atas bangunan-bangunan. Kompleks itu terbakar. Tidak lama kemudian, syarikat Angstrom pula diserang. Ia menghasilkan mikropemproses dan semikonduktor. Komponen-komponen yang tanpanya peluru berpandu berpanduan tepat, Rusia tidak akan berfungsi. Bagi Perkhidmatan Keselamatan Ukraine, memusnahkan Angstrom bermakna memusnahkan barisan pengeluaran peluru berpandu yang membunuh orang awam Ukraine. Tanpa chip, tiada peluru berpandu. Tanpa peluru berpandu, keupayaan serangan Rusia mula mengecil. Fikirkan tentang kesan berantai. Tanpa chip, kilang peluru berpandu akan berhenti. Tanpa peluru berpandu, pesawat tidak boleh menyerang. Tanpa serangan udara, tekanan ke atas Ukraine berkurangan. Memusnahkan sebuah kilang chip mikro di Moskow memberi kesan secara langsung kepada apa yang jatuh ke atas bandar-bandar Ukraine beberapa minggu kemudian. Tetapi Ukraine masih belum selesai. Di Dubna, pusat pembangunan peluru berpandu Raduga telah dilaporkan sebagai sasaran operasi tersebut. Inilah tempat di mana jurutera Rusia mereka bentuk peluru berpandu jelajah. Peluru berpandu jelajah yang sama telah dilancarkan ke atas bangunan kediaman di Ukraine beberapa hari sebelum itu. Jika perkara ini disahkan, Ukraine bukan sahaja telah menyerang peluru berpandu itu, mereka juga telah menyerang minda yang menciptanya. Dan kemudian datanglah minyak. Loji penapisan Moskow, salah satu daripada 10 terbesar di negara ini, yang bertanggungjawab untuk 40% daripada semua bahan api di kawasan ibu negara, telah diserang. Penduduk merakam dari luar. Api menjulang di atas tembok. Asap hitam dan tebal merebak di sepanjang ufuk. Langit Moskow dicat jingga dan kelabu di tengah malam. Stesen pemuatan bahan api Solnechno-Solnechnogorsk yang membekalkan barisan hadapan serta terminal ekspor turut musnah. Api di Moskow itu bukan sekadar simbolik, ia tepat sasaran. Selama 4 tahun, rakyat Ukraina yang terjaga dengan bunyi itu. Sekarang, buat pertama kali, penduduk Moskow faham apa maksudnya melihat ke langit dengan rasa takut. Dan kekacauan itu bukan sahaja berlaku di kilang penapisan. Lapangan terbang Vnukovo dan Sheremetyevo, dua daripada yang terbesar di Rusia, telah ditutup semasa serangan itu. Hampir 300 penerbangan dibatalkan atau ditangguhkan. Serpihan drone jatuh berhampiran Sheremetyevo. Selama beberapa jam, Moskow terhenti, terasing, lumpuh, memandang ke langit sendiri yang sedang terbakar. Dan inilah angka yang paling ditakuti oleh kerajaan Rusia, lebih daripada mana-mana drone. Dalam 2 bulan pertama tahun 2026, hasil minyak dan gas Rusia jatuh sebanyak 47%. Serangan Ukraina telah mengurangkan sebanyak 40% jumlah minyak yang Rusia dapat jual kepada dunia. Kapasiti penapisan telah merosot ke tahap paling rendah sejak 2009. Pegawai dari kerajaan Rusia sendiri telah memberi amaran kepada Putin secara pribadi tentang risiko krisis keuangan yang mungkin berlaku tahun ini. Duit yang membayar askar, peluru berpandu dan perang semakin berkurangan. Dan setiap loji penapisan yang dimusnahkan oleh Ukraine adalah satu lagi bulan di mana Putin tidak dapat membiayainya. Tapi, ada satu detik pada malam itu yang merangkum segalanya dan yang media Rusia cuba sembunyikan. Di tengah kekacauan, penduduk Moskow merakam letupan yang mengenai sebuah bangunan kediaman.
Anda boleh nampak lubang pada bahagian luar bangunan, tingkap yang musnah dan keluarga-keluarga yang panik. Naratif kerajaan Rusia muncul serta-merta. Drone Ukraine, serangan pengganas, bukti bahawa Ukraine membunuh orang awam. Tetapi imej-imej itu membuktikan sebaliknya. Dalam video, jelas kelihatan detik apabila sebuah peluru berpandu dari sistem pertahanan udara Rusia sendiri yang dilancarkan untuk cuba menembak jatuh drone Ukraine tersasar dari sasaran dan mengenai bangunan itu. Ya, Rusia telah mengebom dirinya sendiri. Pelindung telah menjadi ancaman, perisai telah menjadi pisau. Sistem yang dibina untuk melindungi warganya adalah yang menyerang mereka. Kremlin mungkin boleh berbohong tentang apa yang berlaku, tetapi video itu ada untuk semua orang lihat. Inilah keadaan pertahanan udara Rusia hari ini. Begitu terbeban, begitu keliru, sehingga ia mula menjadi bahaya kepada rakyatnya sendiri yang sepatutnya dilindungi. Dan Ukraine sudah tahu tentang perkara ini kerana serangan ini bukan tercetus dalam satu malam. Sejak 2022, Ukraine melaksanakan satu strategi yang hanya sedikit orang sedar ketika ia sedang berlaku. Satu sistem pertahanan udara dimusnahkan di sini. Satu radar telah dimusnahkan di sana. Sebuah menara komunikasi di Novgorod. Satu modul elektronik di Sverdlovsk. Setiap serangan kecil, berasingan, hampir tidak kelihatan dalam tajuk utama. Cuma setiap serangan membuka lubang yang lebih besar dalam perisai Rusia. Bila tiba masa untuk menyerang Moskow, Ukraina tidak lagi bertindak secara spontan. Ukraina menggunakan peta yang telah dilukis selama 3 tahun. Seorang penganalisis tentera yang ditemu bual oleh akhbar Kiev Independent merumuskan dengan baik apa yang sedang berlaku dengan berkata, Ukraina telah memperoleh keupayaan untuk menyebabkan sejenis kesakitan yang Rusia tidak bersedia untuk merasainya. Dan keupayaan itu tidak akan hilang. Sementara Moskow sedang terbakar, Ukraina secara serentak menyerang pangkalan udara Belbek di Crimea yang diduduki. Satu sistem pertahanan udara telah dimusnahkan. Sebuah hangar dengan radar telah dimusnahkan. Sebuah menara kawalan udara juga telah dimusnahkan. Logiknya kejam dan tepat. Sementara Rusia memandang ke langit Moskow, Ukraina memusnahkan lebih banyak pertahanan di tempat lain pada masa yang sama. Putin kini berdepan pilihan yang mustahil. Dia perlu memutuskan sama ada untuk memperkuat Moskow dan melemahkan Crimea, atau melindungi Crimea dan membiarkan ibu kota terdedah. Ia seperti selimut yang pendek. Anda tarik di satu sisi lain akan terbuka. Apa sahaja pilihan yang dia buat, dia akan kehilangan sesuatu. Sekarang Putin menghadapi sesuatu yang lebih buruk daripada serangan itu sendiri. Ketidakpastian. Dia tidak tahu bila serangan seterusnya akan berlaku. Tidak tahu sasaran mana. Tidak tahu sama ada para pensabotaj sudah pun berada di bandar lain. Ketidakpastian ini mempunyai kos psikologi dan strategik yang tidak muncul dalam mana-mana laporan. Tetapi ia memakan sumber, melumpuhkan keputusan, dan menghakis struktur perintah dari dalam. Tidak lama selepas itu, Zelensky membuat kenyataan dan dia sangat terus terang dalam kata-katanya. Dia menyifatkan serangan itu sebagai benar-benar adil. Dia berkata bahawa drone-drone itu terbang lebih daripada 500 km merentasi kawasan tumpuan pertahanan udara terbesar Rusia. Dan dia mengakhiri dengan satu ayat ringkas. Kami dengan jelas memberitahu rakyat Rusia, negara Anda mesti menamatkan perang ini. Kami memulakan video ini dengan mengatakan bahawa Moskow kebal daripada serangan. Sekarang Anda tahu bahawa ia sebenarnya tidak pernah begitu. Serangan-serangan ini bukan sekadar balas dendam. Ia adalah satu unjuk kekuatan. Dan bagi rakyat Ukraina yang telah hidup di bawah pengeboman selama lebih dari 4 tahun, ini ada namanya. Ia dipanggil keseimbangan. Ukraina telah menunjukkan bahawa tiada lagi tempat selamat di dalam Rusia. Tiada lagi loji penapisan yang dilindungi. Tiada kilang peluru berpandu yang cukup jauh. Tiada ibu kota yang kebal. Dan mereka melakukan semua ini dengan drone yang harganya lebih murah daripada sebuah kereta biasa. Dihasilkan di kilang-kilang yang 4 tahun lalu langsung tidak wujud. Inilah perang sekarang. Ia bukan lagi hanya tentang parit di timur Ukraina. Ia tentang siapa yang boleh bertahan lebih lama. Dan buat pertama kalinya sejak permulaan konflik, angin mula berubah arah.
beberapa tahun dari sekarang apabila perang ini dikaji. Awal pagi pada 17 Mei akan tercatat sebagai detik di mana menjadi jelas bahawa tiada negara, walau sekuat manapun, selamat daripada akibat memulakan perang yang tidak mampu dimenangi. Sekarang saya ingin tahu pendapat awak. Adakah awak percaya bahawa Putin masih mempunyai sebarang jalan keluar strategik dalam perang ini? Atau adakah dia sudah kehilangan kawalan terhadap situasi ini? Tinggalkan jawapan awak di ruangan komen. Jika video ini menunjukkan sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh berita, kongsikan dengan seseorang yang perlu melihatnya. Jumpa lagi pada video seterusnya.